Undui. On the way. Okay. Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa nak baca doa ni? Dafa ke Afkah? Apa? Siapa nak baca doa? Muaz lah Muaz. Muaz boleh baca doa Muaz. Dia simple-simple pun tak apa Muaz. Janji ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahna zurna wasilna umurana. Wa tamisana yafqahu qawlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alright. Okay, now Bismillahirrahmanirrahim. So, hari ni kita nak belajar bab 4. Okay, sains ni tak banyak. Kita ada 9 bab. Tapi bab yang bab dia adalah bab-bab yang berat. So, basically kalau saya bagi awak kerja, nota dan buka SPS, saya takut awak tak boleh jawab. So, nak tak nak kita kena buat Google Meet juga. Sebab ni adalah tajuk yang cikgu nak explain dulu kalau tahu tak boleh nak buat. Okay, so tajuk ni sebenarnya simple. Okay. Tajuk ni kita adalah nak cerita mengenai tindak balas. Okey, kejap. Alright. Tindak balas. Okay. Now, dalam tajuk ni bila kita cerita mengenai tindak balas, saya terang satu-satu tau. Tindak balas ni bila kita cerita mengenai tindak balas ni sebenarnya merujuk kepada hasil. Sorry. Dia akan merujuk kepada bahan akan berubah menjadi hasil. Okey, kalaulah kadar tindak balas tinggi maksudnya bahan berubah menjadi hasil. Okey, masanya adalah singkat. Okey. Wait, kejap. Kenapa? Sekejap. Sekejap. iPad saya hang. Okay. Right. Okay, so kita nak cakap kadar tindak balas apabila bahan berubah menjadi hasil, masa dia adalah pendek. Okay, dia cepat. Katakanlah kalau kadar tindak balas rendah tu maksudnya apa? Kadar ni merujuk kepada masa. Kalau daripada bahan, dia nak berubah menjadi hasil, masa dia cepat ke lambat? Masa dia lama ke cepat? Masa. Cepat. Okay, macam ni. Okay, ni dah start confused dah ni. Okay, now, awak tengok gambar saya kat tepi tu. Awak pin tau. Ya, awak pin dulu. Saya ada cornflakes. Sekejap. Saya off dulu kat sini Stop podcast. Okay, right. So, awak nampak tak saya pegang kuih raya? Korang nampak tak? Korang nampak tak? Nampak kan? Okay, mahal tau buat sendiri. So, bayangkan ini adalah bahan. Okay, bahan ni, kalaulah saya pecahkan dia, dia akan jadi hasil. Tak nak katakanlah, ni semua adalah bahan. Bahan ni nanti dia akan berubah menjadi hasil. So, kalaulah hasil dia adalah banyak, okay, kita kata kadar tindak balasnya adalah cepat. Bila kita cerita pasal kadar, maksudnya macam ni, AB buat cornflake. Dia boleh buat macam ni. Dalam masa 1 jam, dia boleh buat 5 tray. Okay, so maksudnya daripada cornflake yang awak beli tu, awak boleh tukar dia jadi kuih raya cornflake madu. Okay, so yang mentah tu tadi, yang masa awak pergi beli dekat Speedmart, itu adalah bahan. Lepas tu awak tukar dia, awak jual, dia jadi hasil. Katakanlah AB, dia boleh buat dalam masa 1 jam, dia boleh buat sampai 10 balang ni. Okay, alright. Lepas tu kita compare dengan TA. Dia boleh buat cornflake ni dalam masa 1 jam adalah 5 balang je. AB dapat 10 balang. Okay, TA dapat 5 balang. Okay, so antara yang itu kalau nak compare, antara AB dengan TA, mana satu kadar tindak balasnya adalah cepat? AB. AB. Oh ya ke? AB.
Lagi sekali. Lagi sekali. Wait. AB. Okay. Sedang kata dua-dua ni buat kuih raya. Dua-dua pergi beli dekat bahan dia, bahan mentah dia adalah cornflakes. Dua-dua adalah cornflakes. Okay, saya ulang lagi sekali. AB boleh buat. AB boleh buat. Okay, saya tak nak main 1 jam lah. Saya main 15 minit. AB boleh buat. Dalam satu masa, dalam 15 minit, AB boleh buat konflik balang besar ni. Ni AB. Dalam masa 15 minit tau. 15 minit ni AB. Yang ini adalah TA. Masanya sama, 15 minit. Masanya sama, 15 minit. Awak rasa antara AB dengan TA, mana satu kadar tindak balasnya cepat? AB. AB. Kata AB. Katakanlah TA boleh buat macam ni. Boleh buat macam ni tau. Sama besar ni tau, balang besar macam ni. Tadi kan saya kata AB dia ambil masa 15 minit nak buat satu balang ni, besar ni. Ni kecil tau, ni besar. Tapi kalau untuk TA dia nak dapat balang besar macam ni, dia ambil masa 30 minit nak dapat satu balang ni. So masa yang dia ambil adalah lebih lama ke atau lebih cepat? Lebih lama. Lebih lama. So kesimpulannya macam ni, kadar tindak balas dia dipengaruhi oleh masa. Kalau masa yang diambil itu adalah lama, kadar tindak balas dia cepat ke lambat? Lambat. Lambat. Senang kata kalaulah dia boleh buat ni, katakanlah AB, dia boleh buat ni, masa yang diambil dia adalah singkat atau cepat atau pendek. Okey, kita kata kadar tindak balas ni adalah Cepat. So senang kata kesimpulan. Apabila masa yang diambil itu adalah pendek, ni kan. Apabila masa yang diambil adalah pendek, kejap. Stop recording. Zak, muka surat berapa? Muka surat sekarang 50. Okay, now ni intro aja ni. Ni baru intro. Sebab ni tajuk kimia. Saya nak bagi awak faham dulu mengenai kadar. Okay, ini sebelum raya. So, bila kita kata, kalau dalam buku teks awak, cuba tengok buku teks muka surat apa, saya pakai buku teks je ni. Alamak, saya tak ada buku teks. Okay. Saya tak ingat buku teks muka surat berapa. So, senang kata macam ni. Apabila bahan bertukar pada hasil, macam tadi saya beli cornflakes, saya boleh tukar jadi daripada cornflake madu. Apabila bahan nak ditukar menjadi hasil, masa yang diambil adalah singkat ataupun kita kata cepat atau singkat. Kita kata kadar tindak balas adalah cepat. Okey, kita kata kadar tindak balas adalah rendah apabila masa yang diambil tu adalah lama atau lambat. Tu je nak cerita. Bila masa yang diambil tu adalah cepat, kadar tindak balas tu meningkat. So hari ni kita nak cerita pasal apakah faktor-faktor yang boleh mempercepatkan kadar tindak balas. Kita nak bagi kadar tindak balas cepat. Katakanlah macam ni, kita nak tolong TA, kita nak suruh TA jadi efisien sama macam AB. Macam mana kita boleh tolong TA? Apa kita boleh tolong dia? Kan asal dia TA cuma boleh buat satu balang kecil ni kan. Macam mana kita nak tolong TA? Dia boleh mempercepatkan kadar tindak balas dia. Kalau awak nak tolong TA, awak buat macam mana? Kalau awak TA buat kuih raya tak lambat. TA buat laju-laju. Tolong dia buat. Tolong TA buat. Saya buat. Yes, tolong. So ada faktor-faktor yang tolong. So kat sini kita katakanlah kita pakai katalah pemangkin. Satu contoh, kita belikan TA oven yang besar yang boleh sekali masuk dekat 2 tray besar. Katakanlah TA dia dapat buat kuih raya kecil sebab oven dia kecil. So salah satu cara kita belikan TA oven lagi besar lah. Apa yang berarti nak belikan TA oven besar? Suruh je TA sendiri. Alah, saya belanja TA. Sebab AB dah kaya tadi kan. So AB bolehlah belikan oven. So hari ni sebenarnya kita nak cerita pasal tindak balas. Kita nak cerita pasal kadar tindak balas. So kita nak cerita macam mana kita boleh bantu TA. Macam mana kita boleh mempercepatkan kadar tindak balas. Selalu awal. Hari ni TA pula yang awal. Tu yang macam wow.
Bagusnya TA. Okay, so ini adalah kadar tindak balas tau. Kadar tindak balas Balik tadi. saya. Kadar tindak balas ni hari ni kita nak cerita macam mana. So ini adalah plate suhu. Siapa? Siapa malu? Okay, pertama kita pakai suhu tau. Okay, Cikgu. pertama kita cerita pasal ni adalah satu bahan yang boleh mempercepatkan tindak balas. Ketiga, kita pakai kepekatan. Keempat, kita pakai tekanan. Dua, apa dia? Apa dia? Tak ada apa cikgu, teruskan. Cikgu Cikgu lag lag ke? tu. Cikgu lag. Asal freeze. Lah, cikgu lag. Kena hack ni. Ni semua salah Israel. Cikgu lah seorang. Seorang cikgu bagi tahu. Tuan-tuan ni bukan cikgu. Semua salah Israel. Kau lawak apa? Israel lag. Semua salah. Kelas habis. Cikgu dah tak ada. Cikgu keluar. Aduh. Pan buka game mula. DA buka game mula DA. Jangan, muka aku tengah barai ni. Aku tu pun nasib bangun. Jangan. Cikgu call. Aku bangun awal ni. Muka ni jadi lain tadi. Hello? Kau tiba. Weh, ada tak? Ada. Allahu Akbar dah. Cikgu. Oh ya, jap. Rasa nak saman lah Unify. Bayar mahal-mahal tiba-tiba Kena Hujan. hack tu. hilang. Sekejap Ya. Sekejap. Ni benda yang paling stres kat sini lah. Sekejap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana lah korang belajar kalau besok masuk U macam ni? Sakit jiwa kat macam ni? Tak apalah. Sabar itu separuh daripada iman kan. Tengok Akak. Akak tak pernah komplain. Apa pun sama. Mau terjun katil. Kan? Saya pun rasa macam tu. Okay now. Alright. So faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okay, lagi sekali tau. Lagi sekali saya kata saya ada gula. Gula ni sifat dia sama. Satu ni saya letak ais warm. Satu lagi saya letak air sejuk. Mana satukah dia yang cepat larut? Air panas ke atau air sejuk? Gula tu cepat larut. Panas. Panas. Yes, panas. 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 So kita nak cerita air panas ni sebenarnya dia boleh, suhu yang meningkat ni dia boleh mempercepatkan kadar tindak balas. So kadar tindak balas dalam kes gula tu, bila gula tu semua larut hilang, so kita kata kadar tindak balas tu adalah cepat. So kita nak cerita, okay, apabila suhu meningkat, apakah kesan suhu? Okay, ini dalam buku SPS awak pada muka surat 50 tau. So sekarang siapa ada buku SPS, buka muka surat 50. Okay, now apabila suhu meningkat, kata kat sini, apabila suhu meningkat, dia akan menyebabkan suhu ni tinggi. Okey, kita nak kata tenaga kinetik meningkat. Apakah itu tenaga kinetik? Siapa tahu apakah itu tenaga kinetik? Apakah itu tenaga kinetik? Hai Dave. Okey, apakah itu tenaga kinetik? Siapa tahu apakah itu tenaga kinetik? Kalau saya duduk macam ni, saya ada tenaga kinetik tak? Kalau saya duduk je macam ni, ada tak? Kalau saya pusing, ada tak tenaga kinetik kalau saya pusing? Belum. Ha? Ada cikgu pusing. Ada. So, apa Ada itu? banyak raya je cikgu. Nampak. So apa tengok. So, apakah itu tenaga kinetik? Tenaga yang Bergerak. yes, Bergerak. anything yang bergerak,
Anything yang bergerak, kita kata tenaga kinetik dia meningkat. So bila suhu meningkat, kita kata tenaga kinetik tu meningkat. So ingat macam tu je. Bila suhu tu tinggi, tenaga kinetik adalah tinggi. Bila tenaga kinetik tu tinggi, kadar tindak balas akan meningkat. Pegang tu je. So saya ulang slow-slow. Apabila suhu meningkat, saya ada gula yang saya letak air panas. Okay. Yang ni bila saya kacau, dia terus hilang. Saya kata kadar tindak balasnya adalah cepat. Okay. Kenapa dia boleh hilang cepat? Disebabkan tenaga kinetiknya bertambah. So bila tenaga kinetik bertambah, kadar tindak balas juga meningkat. So far okay tak? So far okay tak? Okay ya? Okay. 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 Korang lemah sebab hari ni hari Isnin. Tu, korang lemah hari ni sebab hari ni hari Isnin ke? Tak ada Tak. kaitan. Tak ada kaitan. Baru Okay. bangun cikgu. Astagfirullahaladzim. Korang buat apa malam tadi? Berjihad ke apa? Berperang. Berperang. Okay. Ya, korang. Ya Aduh, Allah. hai. No. Kadar pemangkin. Mangkin ni adalah satu bahan yang boleh mempercepatkan tindak balas tau. Mempercepatkan tindak balas. Okay, satu mangkin yang paling famous adalah enzim. Korang pernah dengar perkataan enzim tak? You guys pernah dengar perkataan enzim tak? Nah, Pernah dengar perkataan enzim? Pernah. Tak pernah? pernah. Pernah. Kat mana korang dengar enzim tu? Kat mana korang boleh dengar perkataan enzim tu? Makan. Yes, bila korang makan, dia ada enzim. So, bila ada enzim, makanan awak tu akan lebih cepat dicernakan. So, itu yang kita kenali dia sebagai enzim. Kejap start broadcast. Kali ni saya punya line internet saya tak cantik sangat lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Start broadcast. Jap. Okay, jap. Jap sabar start broadcast. Apa ni? Jap, saya tak boleh pakai dan Jap. Jap. Bismillah. Saya tak tahulah sebab husband saya pun kerja dekat dari rumah kot. Saya tak tahulah sebab ramai orang pakai. Ada kaitan tak kalau ramai orang pakai internet dia jadi slow? Ada cikgu. Ada Ada. Kena Jap. hack. Ada. Kena hack cikgu. Ni semua salah Israel. Jangan weh. Kita record ni tau. Oi, ya, sorry. Itu bukan saya tadi. Adik main. Sorry. Okay. Right. Okay. Jap. Alright. Okay. Jap. Ke saya dah left ni? Jap. Jap. Memanglah saya tak masuk langsung. Macam mana saya nak pandai sangat Mariana ni. Cikgu ambil masa dulu cikgu. Wah, sekejap Sebab tu ramai cikgu nak pencin. Bismillahirrahmanirrahim. Kap. Saya share ni. Ush, kenapa ada ni? Sekejap, okay. Sekejap Alright. Yap, Alhamdulillah. Kan nak marah-marah pun tak boleh buat apa kan. Kenalah sabar. Now, so faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. So faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, tadi kita dah cakap pertama adalah suhu. Apabila suhu meningkat, kadar tenaga kinetik juga meningkat. Katakanlah, saya bagi satu soalan. Kalau awak on kipas, satu awak pusingkan satu lagi bila awak pusingkan tu 5. Antara 1 dengan 5, mana satu kadar tenaga kinetik dia lebih tinggi? Bila awak pusing dia ke 1 atau 5? 5. 5. Okay, so awak boleh nampak lah. So bila suhu meningkat, senang kata macam ni, bila panas, of course korang akan on kipas tu sampai 5. So kita kata tenaga kinetik dia akan bertambah. So kesimpulannya, tenaga kinetik bertambah, kadar tindak balas juga akan bertambah. Okay, now, jap. Lepas tu kita nak cerita pasal mengenai pemangkin. So pemangkin yang paling famous adalah enzim. Senang kata, ada mangkin, kadar tindak balas adalah cepat.
Tak ada pemakin, kadar tindak balas adalah lambat. Tu je. Now, size pula. Kita cerita pasal size. Katakanlah satu adalah garam halus, satu lagi garam kasar. Mana satu yang mudah dilarutkan? Garam halus ke garam kasar? Mana Halus. satu yang mudah? Yes, garam halus. Halus. So senang kata, bila saiz tu very good. Bila saiz tu berkurang, okay, jumlah luas permukaan adalah tinggi. Awak ingat ni je, bila saiz tu kurang, jumlah luas permukaannya adalah tinggi. Bila jumlah luas permukaannya tinggi, kadar tindak balasnya akan meningkat. Awak ingat macam tu je. Kalau benda kecil, jumlah luas permukaannya adalah besar. Dengar tak? Korang dengar tak? Dengar cikgu. Alhamdulillah. Nah, tekanan. Okay, tekanan ni senang kata macam ni. Kalau kita bagi tekanan tu tinggi, saya push awak, kadar tidak balas tu cepat ke lambat? Cepat. So senang kata anything, awak kena push sikit. Macam ni lah, macam kena call lah kan. Kena bagi tekanan sikit kan. Barulah korang join kelas kan. Kalau saya buat tak tahu je, mesti korang sambung tidur kan. Right. So, apabila tekanan tinggi, okay, kadar tindak balas akan meningkat. Okay. Now, kepekatan. Kepekatan ni pula, kita nak bayangkan air banyak ni. Gula, saya letak 10 sudu. Satu ni, okay, sama saiz tau. Yang ni saya letak 5 sudu. Ni 5 sudu. Yang ni 10 sudu. Bilalah kita nak hasilkan tindak balas, awak rasa yang kepekatan yang tinggi ni akan meningkatkan kadar tindak balas atau kepekatan yang rendah? Elok pekat ke atau kurang pekat? Kurang pekat. Pekat. Pekat macam ni. Pekat. Kalau pekat, bahan banyak. Macam ni. Okey, tak apa tau. Awak ingat macam ni. Bila benda tu pekat, bila benda pekat, bahan tu nak bertukar menjadi hasil lebih banyak. Maksudnya makin banyak bahan tu pekat lah senang kata, bahan tu pekat, semakin pekat, kadar tindak balasnya makin meningkat. Kalau makin cair, kadar tindak balasnya adalah kurang. Tu je awak ingat. Kadar tindak balas bergantung kepada kepekatan. So apabila kepekatan adalah tinggi, kadar tindak balas juga adalah tinggi. Kerana kita nak cakap di sini adalah kita nak kata kat sini dia punya bilangan zarah perisi padunya adalah banyak. Kalau saya kata pasal compression. Compression ni adalah, kita kata dia adalah tekanan. Macam ni tau. Tekanan, bila tekanan meningkat, kita kata kadar dia punya pelanggaran antara zarah tu adalah cepat. Yang ni susah sikit ni, tak apa. Now, latihan tau. Latihan. Ini adalah pada muka surat 50. Saya dah siap tulis ni tau. Nampak tak? Dah siap tulis dah. Okay, now. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now. Latihan tau. Nombor 1 saya buat dulu. Nombor 1 tau. Tengok jawapan dia. Korang semua ada buku tak? Ada buku tak? Ada. Ada. Alhamdulillah. Okey. Ni belajar dekat mana? Kat meja ke atau tengah terbaring ni? Ring. Buku ada tak bang? Ada. Ada. Pen ada tak bang? Apa? Semua adik tu. Tapi saya tengah baring. Semua ada. Oh. Acap pengerusi ada tak? Pengerusi, bomba. Pengerusi tak ada tu. Ada. Bendahari bomba ada tak? Tengah angkat kain ni ya. Oh ya Allah, kulit ni angkat kain. Hujan dah sampai hijau lah tu. Dekat Badung. Dah hujan dah. Dah hujan Okay, jom. Kita tengok tau. Semakin kecil saiz ni tau. Semakin kecil saiz bahan, semakin apa? Dia punya jumlah luas permukaan dia semakin besar ke semakin kecil juga?
Susah ni. Tak boleh bayang budak-budak ni. Okey, macam ni lah. Okey. Macam mana nak bagi korang senang ingat Sabar Okey. Awak tengok dekat saya. Ini sharpener tau. Ini sharpener. Okey, ini pasu besar tau. Awak ingat macam ni. Kalau saiz tu kecil, jumlah luas permukaannya adalah besar. Yang ini, bila saiznya besar, jumlah luas permukaannya adalah kecil. Apakah itu jumlah luas permukaan? Bila kecil, kita nak pecah-pecahkan dia adalah lebih senang. Maksudnya, saya ada kecil ni tau. Tak tahu kamera kat mana. Saya ada kecil ni. Okay, saya ada yang kecil ni. Bila kecil, awak dengar tak? Dengar. Dengar. Tadi saya- angkut. Okey. Jangan. Sekejap, saya nak buang backdrop dekat belakang. Sekejap, macam mana nak buang backdrop kat belakang? Okey, sekejap. Okey, bagi kosong. No, the backdrop. Okey. Saya tak kemas bilik. Okay. Now, so awak tengok, ini sharpener tau. Awak bayangkan, sharpener ni macam apa yang kita nak bayangkan? Katakanlah ni kentang goreng, ni kentang kecil. Ni kentang yang besar. Besar ni kecil. Bila dia kecil, kita kata jumlah luas permukaannya adalah besar. Sebab awak nak potong-potong dia senang. Nampak tak? Kalau kecil, awak senang nak potong-potong dia. Tapi kalau besar, kita kata jumlah luas permukaannya adalah kecil. Awak susah nak potong-potong dia. Boleh faham tak? Awak ingat macam ni je. Benda kecil. Faham. Okey, benda kecil, jumlah luas permukaannya besar ke kecil? Kecil. Balik. Besar. Lagi sekali. Okey. Dia memang terbalik je. Bila saiz dia kecil, jumlah luas permukaan dia adalah Besar. Awak ingat tu je. Bila saiznya besar, jumlah luas permukaannya Kecil. itu. Kecil. Awak ingat tu je. Ini adalah kimia tau. Dia main benda tak nampak tau. Dia macam main konsep. Macam mana budak-budak yang ambil kimia belajar macam tu lah. So ingat ini besar, jumlah luas permukaannya adalah kecil. Awak pegang tu je. Kalau benda tu kecil, jumlah luas permukaannya Besar. besar. Yeah. Okay. So itu je yang saya nak ajar. Now, so marilah kita buat latihan. Patutlah tajuk ni diletak sikit. Berpeluh saya nak bagi awak faham. Dah lah saya tak nampak muka awak. Okay. Now, semakin kecil saiz bahan tindak balas, semakin besar. Terima kasih. Semakin besar jumlah apa tadi Luas saya kata? permukaan. Ya, Luas jumlah luas permukaan. permukaan. Jap. Awak hilang Jap. Jumlah luas permukaan. Jap. Saya hilang lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah saya kesabarannya Jap. Kenapa saya asyik kena tendang tau? Ya Saya tak tahu kenapa saya asyik kena tendang. Line tak bagus ke? Ya Line tu cikgu. Line Jap. Ha. Jap. Join. One more time. Puncak alam tengah hujan. Stop focus. Ya Awak nampak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Okey, letak awak pakai bawah je. Saya tahu. Saiz. Okey, apabila saiz tu adalah kecil, saiz adalah kecil, jumlah luas permukaannya adalah besar. Bila jumlah luas permukaannya adalah besar, kadar tindak balas akan meningkat. So, awak pegang ni je. Nampak tak yang saya conteng? Awak pegang yang ni je. Apabila saiz tu semakin kecil, jumlah luas permukaannya adalah besar. Bila jumlah luas permukaannya adalah besar, kadar tindak balas adalah cepat atau meningkat. Suhu ni best. Okay. Apabila suhu meningkat, zarah-zarah tu yakni dia ada tenaga apa? Kalau suhu meningkat dia ada tenaga apa? Yes, lebih banyak tenaga kinetik. Dia bergerak dengan lebih apa? Lambat ke laju?
Bergerak dengan Laju. dia akan bergerak dengan lebih laju. Bila lebih laju, kadar tindak balas Meningkat. 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 So kita kata kadar tindak balas tinggi pun boleh. Saya ambil sini tau. Saya tulis sini tinggi. Satu lagi adalah meningkat. Saya tulis conteng dekat dalam buku SPS awak. Awak conteng sikit tau. Bila suhu meningkat, kita kata kat sini. Okay, kita kata kat sini suhu meningkat. Okay, tenaga kinetik meningkat. Bila tenaga kinetik meningkat, kita kata kadar tindak balas. Kadar tindak balas Meningkat. yes, tinggi atau meningkat. Dua-dua saya terima. So awak pegang yang kat sini tau. Saya ada conteng ni. Awak conteng sikit dekat dalam buku SPS awak sikit. Ni. Okay, right. Now, kita nak cerita pasal pemangkin lah dulu. Nombor 4 tau pemangkin. Pemangkin ni boleh buat apa? Dia boleh mempercepatkan atau melambatkan kadar tindak balas. Pemangkin. Yes, so pemangkin ni fungsinya adalah untuk mempercepatkan atau meningkatkan kadar tindak balas. Itu je. Mangkin tu adalah something. Senang kata kalau dulu cikgu saya ajar tahu mangkin. Mangkin ni yang buat awak lebih bersemangat. Macam saya nak bayangkan mangkin ni crush. Kalau korang pergi sekolah, korang kena memang pergi sekolah. Tapi bila korang ada crush, korang ada lagi semangat untuk belajar bersungguh-sungguh. So awak bayangkan awak punya crush tu macam pemangkin awak. Faham Tadi tak? Tak ada maknanya. Allah, macam broken je. Nah, lagi sekali tau. Saya ulang ni Hadi dengar. Okay. Kalau tak ada pemangkin, kalau tak ada crush, saya nak bayangkan crush adalah sebagai pemangkin. Senang kata, tanggungjawab awak memang wajib pergi sekolah. So, awak pergilah sekolah. Tetapi bila awak ada crush atau pemangkin, awak punya usaha untuk belajar bersungguh-sungguh tu adalah lebih tinggi. Senang kata, tak ada pemangkin, korang pun belajar bersungguh-sungguh. Tetapi bila awak ada pemangkin atau crush, kadar awak untuk belajar bersungguh-sungguh tu lebih meningkat. Betul ke salah? Salah. Hope je you. Weh, kalau salah, maksudnya awak salah pilih crush. Boleh tak saya cakap macam tu? Tak ada crush lah cikgu. Allah, boleh pula. Itu semua tu. Mitos. Alah. Alah. Ni, tengah broken macam tu lah. Cuba tengah bahagia ni. Tadi makna je. Allah. Takkanlah raya-raya broken. Raya happy lah. Mungkin diorang malu-malu cikgu. Apa? Nak hujan Diorang tak boleh malu-malu. gambar cikgu. Nak hujan tak boleh gambar apa benda ni? Okay, now. Alright. So, tak apa. Awak broken sekejap je. Nanti dah jumpa the right person. Nanti awak berbunga balik lah. Okay, Nam. Right. So, Tak ada. tekanan. Lagi sekali tau. Penambahan tekanan akan buat apa? Bila benda, gas ni, bila kita letak tekanan, dia akan menyebabkan apa? Zarah-zarah tu apa? Padat. Padat. Padat tu apa? Apa proses nama dia padatkan tu? Kepadatan. Bukan. Weh, cuba tengok pilih jawapan kat atas tu. Weh, Memampatkan. dia mampatkan. Penat saya buat gaya. Nampak tak? Tadi mampatkan. Memampatkan. Aduh. Sini mampatkan. Kan. Okay, zarah-zarah gas tu bila kita dah mampatkan, okay, dia lagi rapat tau. Bila dia lebih rapat, dia lebih senang berlanggar. Awak nak bayangkan zarah-zarah ni tak ada mata tau. Bila mula-mula ruang tu besar macam ni, bila awak mampatkan, dia orang lebih senang berlanggar antara satu sama lain. Okay, kat sini gas ni akan berlanggar. Apa bagusnya berlanggar? Bila dia berlanggar, zarah-zarah tu nanti lebih mudah ditukar menjadi bahan. Okay, dia berlanggar lebih kerap. So, okay, dia akan maka kadar tindak balas? Meningkat. Meningkat. Macam ni tahu saya nak cerita. Ni, mana ya saya nak lukis. Katakanlah ini gas. Ini belum mampat tau. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu, kita mampatkan dia. Mampat. Bila kita mampat, besar dia sama.
Lepas tu awak letak ada satu benda, awak bagi dia mampat. Halang dia macam ni. Ruang tu akan jadi lebih kecil tau. Bila ruang tu lebih kecil, 1, 2, 3, 4, 5. Bila ruang tu lebih kecil macam ni, kita nak kata zarah-zarah ni semua tak ada mata. Sekejap. Okay. So, kadar dia nak berlanggar antara satu sama lain ni adalah lebih kerap. Bila dia berlanggar, senang kata dia berlanggar, dia akan meningkatkan kadar tindak balas. So, awak nak dia bagi berlanggar. Berlanggar tu, bila dia berlanggar, kadar tindak balas akan meningkat. So, boleh faham tak? Mampat ni tapi satu rules tau. Mampat ni hanya boleh untuk bahan jenis apa? Gas, cecair ataupun pejal. Apakah jenis bahan yang boleh kita mampatkan? Yes. Satu rulesnya kita hanya boleh mampatkan gas sahaja. Sedang kata kalau air, korang ada tuang air, korang tak boleh mampatkan air tu. Kalau cuba bayangkan awak ada air penuh, awak nak mampatkan air tu. Apa jadi ke air tu? Tumpah. Apa jadi ke air? Yes, air tu akan tumpah. Sama juga katakanlah awak ada pepejal. Okay, macam gula. Macam mana kita nak pergi mampatkan gula tu lagi? So, of course lah ada gula tu yang akan keluar. So, senang kata, untuk tekanan, untuk ni, biasanya tekanan ni, kita sesuai untuk zarah jenis apa? Zarah yang sesuai adalah zarah gas. So, pepejal dan juga cecair tak sesuai. Okay? Right. Now, ini dah. Now, okay. Semakin pekat macam ni tau. Ini tengok tau ni. Kalau pekat, kita nak dia pekat tau. Kalau pekat, kita kata, tengok dia lebih banyak zarah. Bila ada lebih banyak zarah ni, kita kata kadar tindak balas tu akan jadi lebih cepat. Okay, kalau dia cair, kalaulah bahan itu adalah cair, macam ni ada dua je. So, kita nak kata kadar tindak balasnya adalah, ini cair tau. Kalau cair, kadar tindak balas dia, cepat ke kadar tindak balas dia meningkat ke menurun? Menurun. Cair. Yes, kadar tindak balas adalah menurun. Lambat pun boleh. Kalau awak kata menurun boleh, lambat pun boleh. Saya bagi dua-dua. Okay. Tapi kalau lah ni pekat, kadar tindak balas cepat ke lambat? Cikgu lag. Lag. Okay. Dengar lagi tak? Dengar. Dengar. Sorry. Sikit je lag ni. Okay, sorry. Tak tahulah. Okay. Yang tu luar kawalan. Alright. Saya tak boleh kat bawah sebab kat bawah ada anak saya pun tengah belajar online. Nanti berlaga suara. Okay. Now, semakin pekat suatu bahan tindak balas, semakin banyak ke sikit? Banyak. Ya, terima kasih. Banyak. Semakin banyak bilangan zarah per unit isi padu. Okey, maka kadar tindak balas? Meningkat. Cepat. Kadar tindak balas meningkat. So, hari ni nak cerita ini sahaja. So, kesimpulan kita belajar hari ini adalah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas? Faktor Bahan. okey, yang pengaruh. Sekejap. Yang pengaruh tindak balas. Pertama adalah Suhu. Saiz bahan. suhu. Very good. Lagi? Saiz bahan. Saiz. Size. Very good. Lagi? Kepekatan. Mangkin. Kepekatan. Satu lagi adalah mangkin. Lagi satu? Ada berapa ni? Tekanan. Yes, kita kata adalah tekanan. Okay, now mangkin. Macam mana kita nak mempercepatkan kadar tindak balas? Mesti ada mangkin atau tak ada? Ada. Ada kan? Bila ada mangkin, okay, kadar tindak balas adalah cepat. Okay, bila kita cerita pasal suhu pula? Bila suhu apa? Kita nak suhu tu meningkat ke menurun? Meningkat. Tinggi. Okay, bila suhu meningkat, dia meningkatkan apa? Bila suhu meningkat, Ada. tenaga meningkat. Yes, tenaga kinetik meningkat. Bila tenaga kinetik meningkat, kadar tindak balas juga meningkat. Saiz. Awak nak saiz besar ke saiz kecil?
Kecil. Okay, right. So saiz kecil. Okay, apa bestnya saiz kecil? Bila saiz kecil, jumlah luas permukaannya Bukan luas Besar. permukaannya Besar. rendah. lagi sekali. Besar. Saiz kecil, jumlah luas permukaannya Besar. besar. So bila besar, kadar tindak balas adalah cepat. Okay, kepekatan. Awak nak kepekatan tinggi ke rendah? Tinggi. Yes, very good. So, kepekatan adalah tinggi. Apakah yang masuk ke kepekatan tinggi? Masuk dia dekat sini. Bilangan zarah per isi padu adalah tinggi. So, kadar tindak balas adalah cepat. Tekanan. Awak nak tekanan tinggi ke atau tekanan rendah? Tekanan. Rendah. Tinggi. Woi, Tinggi. sekali. Awak nak tekanan tinggi ke rendah? Tinggi. 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 Pening tajuk ni. Ni belum matematik ni. Tekanan adalah tinggi. Bila tekanan tinggi maksudnya zarah-zarah tu apa? Apa jadi pada zarah-zarah tu? Zarah tu Mampat. lebih mudah. Mampat. Okay, zarah akan termampat. Banyak pelanggaran antara zarah. Banyak pelanggaran antara zarah. So, bila banyak pelanggaran, kita kata kadar tindak balas Meningkat. kadar tindak balas meningkat. Okay, alright. So far boleh faham tak sampai sini? Boleh. Boleh. Boleh cikgu. Sakit kepala tak? Belum. Belum. Siapa cakap belum tu bagusnya. Alright. Okay, now. So, kita nak tengok dekat sini tau. Untuk tajuk ni kita akan belajar dua tindak balas tau. Satu adalah tindak balas Haber. Okay. Aplikasi kadar tindak balas. Dalam tajuk ni kita akan belajar dua tau. Satu tindak balas kat kilang lah. Yang paling penting. Satu kita akan cerita pasal proses Haber. Proses Haber. Ini saya tak habis belajar dengan Cikgu Rizana. Sekejap Kimia. Sekejap. Proses Haber ya. Ini adalah proses Haber. Dalam tajuk aplikasi tindak balas, kita akan belajar dua. Satu adalah proses Haber. Satu adalah proses sentuh. Proses sentuh. Kalau proses Haber ni fungsinya apa? Untuk hasilkan amonia. Amonia ni yang bau busuk tu tau, yang nak buat baja. Haber. Kalau proses sentuh, ini kepentingannya adalah untuk hasilkan asid sulfurik. So kesimpulannya, dalam kadar tindak balas ni, kita akan cerita dua proses. Satu adalah proses Haber. Satu lagi adalah proses sentuh. So, dalam proses Haber, dia akan hasilkan amonia. Amonia ni terdiri daripada nitrogen dan juga hidrogen. Kalau asid sulfurik ni, okay, ini adalah nak buat klorok. Tahu tak? Awak tahu tak benda yang menghakis? Klorox lah. Tahu tak klorok? Tahu. So klorok di pH dia berapa? Saya bagi awak pilihan. Asid ke neutral ke alkali? Asid. Asid, dah nama asid kan. So ini adalah asid. Kalau amonia ni, ini adalah sangat alkali. Selalu amonia ni, tapi dekat Ijuk ke Bukit Badung dah tak ada ni lah, tak ada getah. Amonia ni kita gunakan untuk, awak tahu tak getah, orang menoreh dapat susu getah kan. So dia letak amonia ni, nak bagi susu getah tu bergumpal. Something macam tu, bergumpal atau nak bagi dia cair, something macam tu. So itu adalah fungsi amonia. Amonia ni biasanya bau dia adalah busuk. Ada orang cakap bau dia macam air. Pernah bau tak? Itu buat dengan cikgu tu. Kan? Ya. Syed, ya Allah. Kita buat tahun lepas Yang busuk. Oh, okey. Saya lupa lah. Dah tua. Sorry. Okay, so sempat lah. Masa ni dandan mengaku tua kan. Now,
So basically itu adalah fungsi amonia. So kesimpulannya dalam aplikasi kadar tindak balas kita akan cerita pasal dua proses. Satu adalah proses Haber untuk hasilkan amonia. Amonia ni adalah sejenis alkali, satu adalah proses sentuh. Ini adalah untuk menghasilkan asid sulfurik. So asid sulfurik ni banyak dia punya kegunaannya dalam kegunaan seharian kita. Salah satu contohnya ia adalah sebagai peluntur. Saya minta maaf, tadi sepatutnya saya tak boleh jawab sebagai klorok. Dalam periksa tak boleh jawab. Sebenarnya itu adalah larutan peluntur. Okay, so itu sebagai peluntur. Okay, now ini dalam 4.3 ni, okay, aplikasi konsep kadar tindak balas. Okay, contohnya kat sini peti sejuk. Katakanlah, ada masa kita nak kadar tindak balas cepat. Ada masa kita nak kadar tindak balas tu lambat. Kalau kita masukkan peti sejuk, awak rasa kadar tindak balas tu akan cepat ke lambat? Apa-apa bahan kita letak dalam lambat. So, awak tengok kat sini. Ada benda kita nak lambatkan kadar tindak balas, ada benda kita nak cepat. Kalau lah makanan, biasanya kita letak dalam peti sejuk, kita tak nak makanan tu cepat basi. Kita tak nak dia ada tindak balas. So senang kata, tindak balas tu dia akan dia akan ubah dia punya fizikal. Kita tak nak. Katakanlah awak ada, kan macam raya sekarang kan, asyik masak je kan. So ada makanan tak habis, kita simpan dalam peti sejuk. Kenapa? Kalau kita tak simpan dalam peti sejuk, kita letak kat luar, dia akan cepat basi. So basi tu adalah disebabkan ada tindak balas. Tapi kita tak nak makanan tu ada tindak balas. Jadi kita simpan dalam peti sejuk. Nah, persamaan antara tindak balas Haber dengan tindak balas sentuh ni dua-dua menggunakan tekanan dan suhu yang tinggi tau. Persamaan antara Haber dengan proses sentuh ni, dua-dua ni dia menggunakan suhu yang tinggi, tekanan yang tinggi, dan satu lagi dia menggunakan pemangkin. Kalau dekat Haber, pemangkin dia adalah serbuk ferrum. Kalau dekat sentuh, pemangkin dia adalah vanadium oksida. Rasa kimia sangat kan hari ni? Vanadium V oksida. Right. So, lagi sekali tau. Okay, yang ni saya tak nak masuk dululah. Okay, right. Jom. Okay. Right, namakan satu proses hidup dalam badan manusia yang melibatkan konsep kadar tindak balas. Kadar tindak balas ni dia melibatkan enzim. So enzim tu dia terlibat dalam sistem apa? Enzim, korang jumpa enzim dalam sistem apa? Sistem peredaran darah ke, sistem pernafasan ke? Yes, pandainya, sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Bagaimana aplikasi kadar tindak balas mempengaruhi dengan cara macam ni. Bila korang makan nasi, korang dah makan nasi belum? Belum. Dah. Belum, alah sianya. Belum. Kira manik. Diet cikgu. Baik, puasa 6 terus. Nasi ni nak bayangkan nasi adalah karbohidrat kompleks tau. So nasi ni bila masuk dalam badan kita, dia akan dicernakan, enzim ni akan tolong cernakan nasi karbohidrat kompleks ni. Dengan bantuan enzim, dia akan dipecahkan akhirnya menjadi glukosa. So kita kata bagaimanakah kadar tindak balas mempengaruhi proses hidup dengan cara nasi ni benda kompleks ni akan dicernakan kepada benda ringkas oleh enzim. Okay, now, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam proses Haber dan proses sentuh? Apakah persamaan tu tadi? Ada 3 persamaan. Dia menggunakan apa? Persamaan antara Suhu yang proses tinggi, Yes, very good. Suhu yang tinggi. Lagi? tenaga yang tinggi, Terbalik tu. Sikit lagi. T depan tu betul. Bukan tenaga. Sikit lagi. Betulkan sikit. Tindak balas. T betul. Tekanan. Tekanan. Satu lagi dia memerlukan pemangkin, pemangkin. Alright. So ni, kalau proses Haber, suhu yang diperlukan, oven kat rumah kita pun tak boleh buat. Antara 450 hingga 550. So tekanan dia adalah 200 atmosfer. And then pemangkin dia adalah serbuk ferrum. Kalau proses sentuh, suhu dia adalah 450. Tekanan dia adalah 1 atm. Atmosfer.
Yang ni adalah vanadium oksida. Ni kalau nak letak nama anak pun, kalau nak nama anak yang rare pun boleh letak ni. Awak letak nama vanadium. Sedap je. Mesti semua cikgu ingat. Okay, vanadium oksida. Okay. Now, so itu sahaja sampai sini. Kita ada lagi kelas sains hari apa? Hari apa? Tak ingat lah. Awak dah tengok jadual? Tak Tak ingat? Belum. Belum. Tak apalah. Ya. Saya beritahu awak. Okay. So kesimpulannya hari ni kita belajar pasal aplikasi kadar tindak balas tadi dalam proses industri ada berapa? Aplikasi kadar tindak balas dalam Kami industri ada berapa? Ada. Ada Tadi. 5. Oi, itu faktor-faktor. Saya tu, Oh, okey, faktor. lagi sekali faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas ada 5. Faktor. Kalau cakap suhu, tekanan, saiz itu adalah faktor. Bila kita kata aplikasi kadar tindak balas, Dua. tindak balas, dia melibatkan 2 proses. Yes, 2. Apa tu? Tinggi dan Proses? rendah. Oh, Woi. dengan Aplikasi dalam industri. Aplikasi kadar tindak balas dalam industri. Sentuh. Yes, satu adalah heba dan satu lagi adalah Sentuhan. sentuh. Weh, tak ada sentuhan bang. Sentuh saja. Tak boleh cikgu. Tak boleh. Okey. Okay, betul lah. Sentuh je, dia tak cakap sentuhan. Sentuhan tu dah kena cas, tak boleh. So, kalau heba tu untuk menghasilkan apa? Proses heba menghasilkan apa? Amonia. Yes, very good. Ammonia. Kalau proses sentuh? ammonia. Kalau proses sentuh? Asid. Asid sulfurik. Asid. Asid sulfurik. So, persamaan antara proses heba dengan proses sentuh, nak menjalankan tindak balas dalam proses heba dengan proses sentuh, dia punya suhu mesti apa? Tinggi. Tinggi. Yes, suhu dia mesti tinggi. Lepas tu dia perlukan mangkin tak? Perlu. Yes. Okay. Kalau pemangkin tu namanya vanadium 5 oksida, itu untuk proses mana satu? Sentuh. 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 Okay. Kalau perak? Heba. Heba, pakcik heba. Okay. Now, satu lagi soalan. Kalau suhu tu antara 450 hingga 550 degree Celsius, itu adalah suhu yang sesuai untuk proses heba atau proses sentuh? Heba. Very Sentuh. good, heba. Okay. Heba. Tapi kan, kalau awak perasan tau, kalau proses heba ni paling dahsyat sikit tau. Awak tengok tau, suhu dia paling tinggi antara 450 hingga 550. Dan tekanan dia adalah paling tinggi, which is 200 atmosphere. Tapi kalau proses sentuh, okay, 450 darjah Celsius, tapi tekanan dia cuma berapa? 1 1 atm sahaja. Tapi itu pun senang kata dia memerlukan tekanan. So kesimpulannya, nak bagi kadar tindak balas tu cepat dalam heba dan juga sentuh, kita perlu bagi dia tekanan. Again, cakap, kenapa kita kena bagi tekanan? Tekanan ni untuk apa? Apakah fungsi? Yes, nak mampatkan siapa? Darah. Zarah. Bila dia termampat, apa jadi pada zarah-zarah tu? Belanggar. Yes, bila dia berlanggar. So bila kadar pelanggaran tu meningkat, apa jadi pada kadar tindak balas? Meningkat. Meningkat. Ya Allah, pandainya korang hari ni. Okay, terima kasih. Do you have any question? Ada soalan tak? Afkar ada soalan? Tak ada. Ada. Afiq ada soalan? Afiq. Ni nak dengar Ada. suara Damia. Tak ada. Korang jawabkan untuk semua. Ada. Dafa, mana BFF? Tu Zami tak masuk. Lukman okey? Ada. Tidur. Semua orang pergi berperang ke korang semua jadi hackers ni? Okay. Lebih kurang lah. Alright, so dah itu sahaja. Saya minta maaf atas segala salah dan silap. Sebab ini subjek ni memang saya kena study banyak sikit sebab dia kimia sikit kan. Tapi sama-sama kita belajar. So itu sahaja. Do you have any question? Ada apa-apa soalan nak tanya? Ada. Ada. Alright, so itu sahaja. Cikgu. Selamat Raya. Okay, terima kasih. Selamat Raya everybody. Maraya. Cikgu ada raya cikgu. Bye. Cikgu. Raya. Raya. Tak payahlah korang dah Terima kasih. kaya. Sekolah adik Raya. Selamat Hari Raya.
Oh, terima kasih. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru kat saya. Selamat Hari Raya untuk awak. Selamat hari. Selamat Raya. Maaf batin. Bye. Bye lagi. Bye. Bye cikgu. Bye. Oh boy. Okay, bye. Guru. Bye.